Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we will continue our lesson with the topics of 7.2, that is photoelectric effect. Photo means light, electric means current. So electric will be produced when there is a charge flows, where the charge may be an electrons. So when electron flows, it will produce a current that we call as an electric. So the electron can be produced by the effect of light, that is photon. Okay, so we go for the topics here. When a metal surface is illuminated by a beam of light at a certain frequency, electron can be emitted from the metal. A metal surface is illuminated by a beam of light at certain frequency, electron can be emitted from the metal. Maksudnya bila suatu logam kita sinari dia dengan satu cahaya pada frekuensi tertentu, maka elektron yang ada pada permukaan logam itu boleh terbebas. This phenomenon be known as photoelectric effect. Kesan fotoelektrik berlaku apabila cahaya kena kepada suatu permukaan logam yang mana ia akan mengeluarkan elektron. Kita panggil fotoelektron. Dan daripada kesan fotoelektron itu, dia boleh menghasilkan kesan fotoelektrik, iaitu dia boleh menghasilkan arus elektrik. Apabila elektron flows dalam satu electric circuit, so it produce an electric current. So the effect be known as photoelectric effect. Kesan daripada cahaya kena kepada satu permukaan logam, dia memancarkan elektron, dan bila elektron tu flows dalam satu electric circuit, dia menghasilkan electric current. So kita panggil photoelectric effect. Okay. So the characteristic of photoelectric effect can be studied by arranging a photocell in the circuit as shown in figure 7.7. Okay, kita nak kaji macam mana kesan photoelektrik ni. Dia kata when a light sensitive metal surface ataupun cathode is illuminated with a certain light beam, electrons will be emitted from the metal surface. Okay, bila kita ada satu cahaya, kita pancarkan dia kepada satu permukaan yang sensitif kepada cahaya, maka elektron akan dipancarkan, emitted, daripada permukaan logam tersebut. These electron are called photoelectron. Jadi elektron yang terbebas, yang terpancar kesan daripada cahaya yang kena dekat permukaan logam, kita panggil photoelectron. Ini kita panggil dia sebagai photoelectron. Okay. The emitted photoelectrons are attracted to anode. Jadi daripada elektron yang terbebas kesan daripada cahaya, kita panggil photoelectron, dia akan ditarik ke mana? Dia akan ditarik ke anode. Yang mana anode ni dia disambung kepada terminal positif. Okay, kita ada terminal positif kat sini. Okay, maka bahagian yang sebelah sambung kepada terminal positif, nama dia ialah anode. Maka apa yang berlaku? Kita punya fotoelektron tadi akan ditarik kepada anode. Kenapa? Sebab elektron memang kita dah kenal dah karakteristik dia, dia bercas negatif. Okay, elektron dia bercas negatif. Jadi bila dia bercas negatif, bila dia berada dalam satu electric field, dia akan ditarik kepada plate positif. Jadi plate positif tu nama dia anode. Jadi di antara kita punya anode dengan kita punya cathode, adanya apa dekat sini? Dekat sini adanya electric field. Okay. Kenapa cikgu kata ada electric field? Sebab di antara positive plate dengan negative plate, negative plate kita tu adalah light sensitive metal. Kita punya negative plate tu adalah light sensitive metal. Okay.
dia disambung kepada terminal negatif. Maka sebab itulah nama dia dipanggil sebagai cathode. Manakala yang plate yang disambung kepada terminal positif, dia dipanggil sebagai anode. Jadi cahaya kita suluh, kita sinari cahaya itu kepada light sensitive metal. Metal ni sangat sensitif pada light. Bila kena je cahaya, dia terus keluarkan elektron. Itu kita panggil fotoelektron. Daripada fotoelektron, bila kita sambung kepada kita ada dua plate yang disambung kepada satu electric supply. Jadi di antara dua plate tu ada electric field. Jadi dalam electric field adanya electric force. Dia menanti sahaja. Ada tak charge yang lalu dalam tu. So bila ada charge yang lalu, dia akan menghasilkan satu electric force. Sama ada dia attract ataupun dia repels. Jadi apakah charge yang ada dalam tu? Charge itu ialah elektron. Apakah charge yang ada pada elektron? Elektron bercharge negatif. Jadi bila elektron bercharge negatif, kesannya dia akan ditarik kepada anode. Maka elektron tu pun bergerak. So bila elektron tu bergerak, seolah-olah kita punya litar itu lengkap. Walaupun pada asalnya dia terputus. Sebab tu dia ada electric field. Tapi bila elektron tu bergerak kepada anode, asalnya daripada cathode tadi, dekat kita punya light sensitive metal, bergerak pada anode, seolah-olah kita punya litar itu lengkap. Sebab ada pengaliran charge. Complete circuit. Maka adalah current yang terhasil. Jadi bila ada current terhasil, keseluruhan proses yang kita buat ni dipanggil photoelectric effect. Itu maksud photoelectric effect. Okay. The movement of the photoelectrons, from the cathode to the anode produce current inside the circuit. Ini yang cikgu cakap tadi lah. The milliammeter shows the value of the current. Jadi keseluruhan proses itu dipanggil dengan nama photoelectric effect. Okey, sebab asalnya cahaya kena dekat satu permukaan logam yang sangat sensitif kepada cahaya, maka apa kesannya? Elektron yang ada dalam metal tu, dia akan absorb energi daripada light. Light ni ada energi, nama dia photon. Photon is the energy of light. Okay, dalam bentuk quantum. Quantum ni maksudnya a packet of energy. Jadi bila dia dapat energi, dia pun keluar emit daripada surface of the metal. Maka kita panggil elektron tu dengan nama photoelektron. Daripada photoelektron tu pula, dia pula berada dalam satu electric field sebab kita sambung kepada satu electric supply. Maka kesan daripada electric field tu pula akan menyebabkan elektron tadi, photoelektron tu ditarik kepada anode. Jadi seolah-olah kita punya electric circuit tu complete, maka ada current flows. Maka kesan keseluruhannya kita panggil photoelectric effect. Kita nampak sekaligus macam kita dah belajar tajuk electronic thermionic emission. Macam itulah. Thermionic emission ni pun menyebabkan elektron terbebas daripada permukaan logam. Cuma kaedahnya tak sama. Dalam thermionic, term tu ialah therma. Maksudnya elektron terbebas daripada permukaan logam tetapi melalui kesan pemanasan. Ada current flows, bukan ada cahaya. It's not a photo, but it is from electric circuit where the current flows through the conductor, through the metal, menyebabkan metal kita panas. Dan bila metal kita berada pada certain temperatures, so elektron tu terbebas, emitted juga. Tapi kesannya daripada kesan pemanasan permukaan logam. Tu kita panggil thermionic emission. Elektron released from the surface of the metal caused by the heating. Okey, heating tu pula daripada electric supply. Yang ni elektron pun emit from the metal surface juga, tetapi bukan caused by the heating process, caused by the photo maknanya cahaya, from the light. Photon kita panggil. Okey, itu dia panggil photoelectric effect. Formula such as E equals to HF. Okey, yang ni yang kita dah belajar dah. EHF ni ialah photon, energy of photon. Cahaya ada satu energy, nama dia, cahaya tu kita panggil photon.
Photon tu dia ada energy. Energy of light in the form of quantum. Cahaya ni dia ada tenaga, tenaganya dalam bentuk quantum. Quantum ni ialah bungkusan, seketul is a discrete energy. A certain values of energy. Dia bukan dalam bentuk continuous energy, dia dalam bentuk discrete. Discrete maknanya satu nilai tertentu. Dia bukan dalam range. Dia ada nilai tertentu. That is quantum. So E equals to HF is the photon, energy of light. Photon is the energy of light, and the photon energy kita panggil. And lambda equals to H over P. Ini pun kita dah belajar, yang mana daripada de Broglie dia buat calculation. Dia kata the wavelength ada relationship dengan momentum. Dia nak kaitkan bahawa partikel ada momentum, sebab partikel ada mass, partikel ada velocity, maka partikel ada momentum. Cuma dia nak buktikan bahawa partikel ini juga boleh bersifat sebagai wave, di mana bila kita kata wave, dia ada lambda. Jadi dalam de Broglie punya eksperimen didapati bahawa semua partikel boleh menunjukkan ciri-ciri wave. Cuma, dia ada cuma situ. Cuma bagi partikel yang mass dia kecil, dia boleh nampak dia punya karakteristik of wave dia tu. Maknanya kita boleh cari nilai lambda. Bagi partikel yang mass dia besar, kita tak nampak sangat dia punya kesan wave dia, because we cannot calculate. Bukan tak boleh calculate, the lambda is very very small. Sebab apa? Sebab dia punya nilai H tu sangat kecil. Ini awak boleh tengok pada nota cikgu yang sebelum ni. Lambda equals to H over P, where H is the Planck constant. Max Planck ni dia dah kaji lagi awal daripada de Broglie. Jadi Max Planck pun dapat nilai H, di mana dalam Max Planck punya eksperimen dia kata energy of photon is directly proportional to the frequency. Itu yang Max Planck buat eksperimen. Energy of photon is directly proportional to the frequency. Maka dia pun keluarlah formula energy of photon, that is E equals to HF tadi. Okey, dan bila datangnya saintis yang kemudian daripada Max Planck, datangnya de Broglie, maka de Broglie kata bahawa partikel juga boleh bersifat sebagai wave, di mana dia kaji bagi partikel yang sangat kecil, subatomic, contohnya elektron, proton, neutron, mass dia sangat kecil, maka bagi partikel yang sangat kecil ini, dia boleh tunjuk dua-dua sifat. Dia boleh jadi partikel, dia juga boleh jadi wave. Dia boleh kaji wave, maksudnya dia boleh measure the wavelength of the particle. Kalau partikel tu mass dia besar, so kesan ni tak nampak sangat dia punya lambda, sebab nilai Planck constant H tu ialah H ni nilai nama dia ialah Planck constant. H ni nama dia ialah Planck constant. Okey, dan nilai Planck constant ni sangat kecil, 6.63 kali 10 kuasa negatif 36 joule second. Nilai dia sangat kecil. Jadi kalaulah kita punya mass of particle tu juga kecil, mass of particle kita tu besar, maka bila kita divide satu nilai yang kita bahagi dengan nilai yang besar, nilai tu akan jadi sangat kecil. Jadi nilai lambdanya sangat kecil, di mana lambda sama dengan H over P, dan P tu momentum. Bila momentum, formula yang kita dah belajar MV. Jadi bila M kita ni, kita punya mass of particle ni kecil, kesannya lambda dia besar. So senanglah nak ukur dia punya lambda. Jadi sebab tu dia kata bagi partikel yang mass dia kecil, dia boleh nampak dia punya karakteristik of wave, di mana it can measure the wavelength of the particle. Tetapi kalaulah kita punya partikel itu mass dia besar, so what happen kalau mass dia besar? So lambda equals to H over mv. Jadi kalaulah partikel kita tu mass dia besar, m dia besar, maka nilai lambdanya kecil.
ditambah pula dengan nilai Planck constant H tu kecil, maka nilai lambdanya akan jadi sangat kecil. Yang susah kita nak measure the wavelength of the particle that has a larger mass. Bukan kata tak boleh, tapi nak measure tu sangat susah. Itu maksud dia. Okay, for formulas such as E equals to HF and lambda equals to H over P involve Planck constant. H tu nama dia Planck constant. Nilai dia constant lah, tetap dah 6.63 kali 10 kuasa negatif 36 joule second. Okay, how can the value of this constant H can be determined in the laboratory? Macam mana orang nak cari nilai H ni yang dapat 6.63 kali 10 negatif 36 joule second tu? Okay, kita pun tengok aktiviti kat bawah ni sikit. Okay, to determine the value of Planck constant using the Planck's constant kit, ada alat apparatus dia lah. Kita boleh guna apparatus ni untuk cari nilai H. Okay, using the red LED, connect the Planck's constant kit as shown in figure 7.8. Okay, kita guna milliammeter to measure the current. Kita guna voltmeter to measure the voltage. Kita nak measure voltage untuk siapa? Awak tengok voltmeter tu sambung parallel dengan siapa? Satu voltmeter sambung dengan LED, satu lagi voltmeter kita sambung dengan LED juga. Maka kita punya voltmeter parallel to the LED. Maksudnya voltmeter kita ukur voltage untuk LED. Kita punya current kita sambung, milliammeter kita sambung secara series untuk measure the current flows. Kita guna potentiometer nak ubah dia punya nilai voltage, dan kita guna bateri. Okey, itu cerita circuit dia. Adjust the knob on the potentiometer to obtain voltage V equals to 0.2 volt. Record the milliammeter reading in table 7.2. Jadi mula-mula kita laraskan potentiometer kita supaya nilai voltage dekat LED kita tu 0.2. Berapa nilai current flows kita record. Okay, lepas tu repeat step 3 for V equals to 0.4, 0.6, 0.8 and 3.0. Kita pun increase lah sampai dia 3.0. Draw a graph of current against voltage based on the graph intercept value on the voltage axis. So dia pun suruh kita cari berapakah nilai intercept value on the voltage axis. Kita pun boleh cari determine the activation voltage. Berapa nilai voltage yang kena dekat paksi X. Berapa nilai graf kita yang kena dekat paksi X, dekat paksi voltage. Itu kita panggil activation voltage. Activation voltage is the minimum voltage to produce current flows through the Planck constant kit. Okay. Jadi kita akan buat eksperimen ni dengan mengubah LED color. Okay, LED color kita ada warna merah, ada warna biru, ada warna orange, ada warna green. Kita ubah warna-warna LED ni lah. Okay, dan kita ubah nilai voltage dia, kita cari nilai current. So apa yang dia dapat? Okay, data analysis. Based on the value of the activation voltage that is obtained from the graph of currents against I, V for each LED color, complete table 7.3. Okay, katalah dalam ni dia guna berapa color? 4. Merah, orange, green and blue. Setiap red color of light, dia punya lambda dia tak sama. Ni yang kita dah belajar dah dalam tajuk electromagnetic wave dululah, vibe gear ni, kalau ingat balik kan. Di mana semakin ke kanan, apa yang kita kena ingat, lambda kita semakin panjang. Okey. Itulah. The red color wavelength dia 623 nanometer. The blue color, the wavelength is 467 nanometer. So maksudnya the red color, the lambda of the red color is longer than the lambda of blue color. Kemudian daripada eksperimen tu kita nak cari apa? Kita nak cari activation voltage, the minimum voltage that the current flows through the circuit. Okay, dan kita kirakan nilai 1 per lambda. Okay, so apa yang kita dapat? Based on table 7.3, plot a graph of VA activation voltage against 1 over lambda. Okay, kita nak tengok ni proses yang kita kena buat untuk kita cari nilai H, Planck constant.
Based on the graph plotted, determine the gradient. Okay, kita pun cari gradient. Bila kita cari gradient, maknanya biasanya graf kita mesti graf garis lurus lah. Of the graph and calculated the Planck constant H. Okay. Given H tu ialah Planck constant. Itulah yang kita nak cari. Equals to M over C. Okay. Ini formula nak cari nilai H. Apakah dia M, apakah dia E, apakah dia C. Okay, where E is the charge of an electron. Charge of an electron dalam unit kolom 1.6 times 10 to the power of negative 19 kolom. C is the speed of light in vacuum, dan kita dah tahu dah nilai speed of light 3.0 times 10 to the power of 8 meter per second. Maka kita kena cari nilai gradient sahaja. M is the gradient of the graph VA against 1 over lambda. Maka daripada situ kita pun bolehlah kira nilai H. Okay. Maka dapatlah 6.63 kali 10 kuasa negatif 36 joule second. What is the relationship between the activation voltage and the LED light wavelength? Okay. Ni semua conclusion dia. Kita tak buat eksperimen ni. The activation voltage VA can be obtained through V-intercept from the graph of I against V. Okay, mula-mula tadi kita buat eksperimen, kita ubah nilai V, kita tentukan nilai I. Okay, dengan menggunakan potentiometer. Jadi daripada nilai V yang kita ubah, kita dapati bila V kita makin bertambah, I kita pun makin bertambah. Tetapi graf kita dia tidak mula dengan nilai kosong. Maksudnya graf kita bukan directly proportional graph. Graf kita nama dia increasing linearly. Dan bila mana graf kita tu dia intercept pada paksi V, berapa nilai voltage pada ketika itu dipanggil dengan nama activation voltage, iaitu the minimum voltage that the current will flow through the circuit. Maksudnya current kita ni dia tidak follow macam kita buat Ohm's law yang kita belajar dalam electricity. Dalam Ohm's law, the voltage and current flows through a conductor is directly proportional. Ini dalam photocell ni, kita punya voltage kita dengan current kita is not directly proportional. Walaupun kita ada voltage, tak semestinya kita dapat current. Sebab current nak flow, kena ada elektron. Elektron nak produce, kena ada certain voltage of the circuit yang kita bagi. Jadi bila kita bagi certain voltage of certain values of voltage, kesannya bila kita sambung kepada LED tadi kan, kita guna LED ni dia produce light. Maka dia menyala. Maksudnya pada certain intensity of light, barulah ada elektron yang keluar dan menyebabkan kita punya circuit tu complete, menghasilkan current flows. Jadi dia tidak terus flows. Okay, ini kita panggil increasing linearly graph. Jadi kita carilah nilai activation voltage for certain colors of light, di mana kalau kita nak ikut series dia, kita ada 7 colors of light that we simplify as VIBGYOR. Okay, daripada kita punya activation voltage yang kita dapat tu, okay, maka kita plot graf yang kedua pula, iaitu graf activation voltage against 1 over lambda. Sebab setiap color of light dia ada lambda dia masing-masing. Jadi bila kita plot graf 1 VA against 1 over lambda, juga kita dapati graf kita adalah increase. Ni kita panggil graf increase linearly. Dia bukan directly proportional sebab dia tidak bermula daripada origin. Okey, jadi dia kata bila kita kira gradient of the graph VA against 1 over lambda ni, maka daripada situ kita bolehlah cari nilai Planck constant yang simbolnya ialah H. Okay, kita tengok cerita dia lagi. The activation voltage VA has linear relationship with 1 over lambda. Ini semuanya daripada eksperimen. Daripada eksperimen yang kita boleh buat. Daripada situ kita cuba kaji apa relationship VA against 1 over lambda. Kita dapati dia punya relationship ialah increase linearly. Linear relationship ataupun kita panggil. As shown in figure 7.10, gradient of a graph
of VA against 1 over lambda, gradient dia is equals to the value of HC over E. Okay, gradient dia. Therefore, the value of Planck constant can be determined as ME over C. Maka kita pun bolehlah cari nilai Planck constant. So, macam mana sebenarnya cerita dia ni? Kadang-kadang kita pun pening juga. Okey, cikgu nak tunjuk cerita dia dekat bawah ni Okey. Sebelum ni kita dah belajar dah electrical energy. Electrical energy. Okey, electrical energy. Electrical energy boleh kita kira tak? We can calculate electrical energy by using the equation of E equals to QV. Ini yang kita belajar dalam tajuk electricity. Where Q ni apa dia? Q is the charge and V is the voltage lah. Okay, V is the voltage. Dan dalam kes kita ni, kita kaji pasal photoelektron, yang mana dia menghasilkan photoelectric effect. Maka charge kita dekat sini, maknanya charge kita adalah elektron lah, charge kat sini. Yang terbebas tu ialah elektron, kesan daripada pancaran cahaya kepada permukaan logam. Okey, maka kita punya formula ni kita boleh ubah kepada E equals to kita punya Q tu kepada E lah, elektron. Okey, dan kita punya voltage ini pada voltage berapa current kita start flows. But electrical current dia menyebabkan charge to flows, the electron flows. Electron flows menghasilkan current. Current flows ketika mana dia mencapai nilai VA. VA ni apa? VA tu kita panggil tadi sebagai activation voltage. The minimum voltage that the current will flows through the circuit. Okay, activation voltage. Okay. So kita ubahlah formula kita punya electrical current tu, electrical energy kepada E equals to EV. Tapi V tu kita spesifik pada activation voltage. Okay. Electrical energy ni datang daripada mana pula? Macam mana kita dapat electrical energy? Electrical energy kita ni dia datang daripada photoelektrik. Photo ni maksudnya light energy. Light energy ataupun kita panggil photon. Dia telah menyebabkan terhasilnya electrical energy. Daripada photon is the light energy in the form of quantum, dalam bentuk discrete energy, a particular energy. Maka dia ditukar kepada electrical energy. Bila kita sinarkan cahaya kepada permukaan logam, elektron tu terkeluar. Jadi bila elektron tu terkeluar, dia bergerak. Bila dia bergerak, dia menghasilkan electric current. Jadi photon ni pula, photon energy ni kita boleh kira menggunakan E equals to HF. Ini ialah photon energy. Photon energy of light. Okey, photon tu light lah, photon energy. Yang ni daripada siapa yang keluarkan formula ni? Yang keluarkan formula ni ialah Planck. Max Planck. Dia produce apa benda? Dia produce electrical energy. Dan electrical energy kat sini kita guna formula EVA. Dan mengikut principle of conservation of energy, maka energy tu adalah equal. Cuma dia berubah bentuk sahaja. Maka kita boleh tulis macam mana? Kita boleh tulis E, mana kita boleh tulis HF equals to EVA. Kita tulis EVA. VA tu ialah activation voltage. Okay, F tu ialah frekuensi. Kita belajar dalam tajuk wave. Yang kita dah belajar dalam tajuk wave, V equals to F lambda. Maka kalau kita nak cari F, dia jadi V over lambda. Dan V itu namanya speed. Dan sekarang ni speed ini merujuk kepada photon. Photon ni is a light. Maka bila light, speed tu merujuk kepada speed of light. Dan speed of light dia ada nilai dia sendiri. Yang mana untuk speed of light kita guna simbol dia ialah C. C ni
spesifik untuk light, speed of light. Kalau V tu dia general speed. Okey, jadi kalau kita gantikan dekat kita punya formula ni, kita akan dapat H, F tu ialah C over lambda equals to E V A. Okey. Jadi kita punya graf, kita nak relate dengan graf Kita nak relate dengan graf yang kita plot tadi. Graf yang kita plot tadi ialah graf apa benda? Kita plot graf activation voltage against 1 over lambda. Dan macam mana bentuk graf yang kita dapat? Bentuk graf yang kita dapat adalah increase linearly. Okey, increase linearly. Tadi kan? Mana graf dia tadi? Tu. Nampak increase linearly. Okey. Jadi bila graf kita straight line graph, maka kita boleh kira dia punya apa? Dia punya gradient dia. Macam mana nak kira gradient? Ini kita dah mahir sangat nak kira gradient kan? Kena ada gradient triangle lah. Vertical line dan horizontal line. Okey. Kita pun kiralah dia punya gradient. So gradient ni sama dengan apa? Okey, gradient of the graph, gradient simbol dia M lah, ialah VA bahagi 1 over lambda. Ini formula gradient of the graph. Jadi kita boleh simplify lagi formula ni kepada VA darab lambda lah. VA over 1 over lambda, dia jadi VA. Bahagi tu kita tukar jadi darab, jadi 1 over lambda, dia akan jadi lambda. Okey, itu ialah gradient of the graph kita. Maknanya gradient of the graph kita, dia akan jadi activation voltage times lambda. Okey, ini gradient graph kita. Okay, daripada kita punya equation tadi, ni equation yang kita derive tadi. Okey. Okey. Jadi cikgu tulis balik kat bawah ni. HC over lambda equals to EVA. Cikgu pindahkan lambda pergi sebelah, dia akan jadi HC over E equals to VA times lambda. Cikgu pindahkan E pergi ke sebelah, jadi bahagi, cikgu pindahkan lambda pergi sebelah, jadi darab. Dan VA times lambda adalah sama dengan apa tadi? Sama dengan kita punya M. M ni apa dia tadi? M is the gradient from the graph. Ni kena buat eksperimen lah. Macam mana kita nak dapatkan nilai H. The Planck constant tu kena buat eksperimen ni. Okey, tapi kita tak nak buatlah eksperimen. Okey. Jadi sekarang ni gradient of the graph kita tu apa dia? Maka daripada sinilah dia keluarkan kenyataan bahawa gradient of the graph gradient of the graph kita, gradient of the graph, graph perlawan apa ni? Of the graph VA against 1 over lambda. Gradient M Okey. Apa dia gradient kita? So our gradient is HC over E. Gradient kita. Okay. Bila kita relatekan kita punya gradient, kita relatekan dengan konsep energy yang menyebabkan terhasilnya photoelectric effect tadi, kita dapatlah gradient kita ialah HC over E. So daripada sini gradient kita boleh kira bila kita ada graf. Maka kita bolehlah kira nilai H. Macam mana nak kira nilai H? Itu yang tujuan asalnya. Jadi bila kita nak kira nilai H, dia akan jadi apa pula? Kita kena pindahkan M darab E bahagi dengan C. Maka dapatlah kira nilai H. Di mana nilai C kita dah tahu dah. C is a constant value. 3 kali 10 kuasa 8. Nilai E pun kita tahu dah. Kalau satu elektron, 1.6 kali 10 kuasa negatif
19 kolom. Kalau satu elektron yang terpancar daripada permukaan logam dan bergerak. Okey. Dan M ni bukan mass M ni ialah gradient of the graph. Semuanya kita boleh kira. Gradient boleh kira. E dengan C tu kita dah tahu. Maka bolehlah kita dapat nilai H Planck constant tu. Inilah cerita bagaimana Planck dia mula-mula eksperimen. Dia dapat cari nilai H. Di mana nilai H tu ialah 6.6 3 kali 10 kuasa negatif 36 joule second. Planck pun dapatlah nilai ni. Jadi kita guna je lah. Kerja kita guna je. Cuma sambil-sambil kita guna, kita pun nak tahu juga macam mana Planck kira nilai Planck constant tu. Okay. So 6.63 kali 10 kuasa negatif 36 joule second. Jadi dapatlah nilai H Planck constant tu. Itu cerita dia. Okay. So kita pergi kepada apa pula next. Dia kata the characteristic of the photoelectric effect. Ni aktiviti lah, kena buat lah aktiviti tu. Kita boleh baca sendiri. Kita pergi pada yang ni. Okay, dia kata photoelectric effect occurs when light strikes the surface of a metal. Okay, ini cerita yang samalah, ulang balik. Bila photoelektrik berlaku, bila adanya photoelectrons, yang mana photoelektron tu bergerak menghasilkan electric current. Photoelektron tu pula macam mana dia boleh terhasil? Photo mesti ada photon. Photon is a light. Ada cahaya yang menyinari suatu permukaan logam, maka logam itu dia akan emit elektron. Itu kita panggil photoelektron. Dan kesan daripada photoelektron tu berada dalam electric field, maka dia ditarik kepada positive plate ataupun kita panggil anode. Maka elektron yang bergerak menyebabkan kita punya electric circuit kita complete. Maka adalah electric current. Keseluruhannya kita panggil photoelectric effect. Okay, bermula daripada mana? Bermula daripada cahaya yang menyinari permukaan logam. When light strikes the surface of a metal, the electrons in the metal absorb energy from the light and escape from the metal surface. Itu cerita dia. Elektron yang ada dalam metal tu dapat tenaga daripada mana? Daripada cahaya. Sebab cahaya ada tenaga. Ada. Nama dia photon energy. E sama dengan HF. Maka dia pun terkeluar daripada permukaan logam. According to the classical theory. Ni kita kena faham. Dalam konsep kuantum ni dia ada idea permulaan. Idea asal dia daripada mana? Classical physics. Zaman-zaman siapa? Zaman-zaman Isaac Newton, Thomas Young, John Dalton. Itu yang classical. Membawa kepada perkembangan fizik moden. Bermula daripada Max Planck, Einstein, Niels Bohr, de Broglie. Okey? Jadi kita tengok apa yang sebelum tu kata, apa yang dapatan baru pula dapat. According to classical theory, dia kata light in wave form is a spectrum. Cahaya ini dia dalam bentuk spektrum di mana with continuous energy. And photoelectric effect should be able to occur at any light wave frequency. Itu yang classical kata. Classical kata light in wave form. Jadi pada zaman Isaac Newton, dia tak jumpa lagi light is a wave. Dia hanya jumpa light is a particle sahaja. Dia tak sempat nak prove. Maka datang saintis yang kemudian daripada dia, nama dia ialah Thomas Young. Yang pun buatlah eksperimen, Young double slit experiment. Dia mengkaji tentang interference of light. Maknanya cahaya boleh mengalami interference, maka cahaya adalah wave. Maka daripada situ dah bukti dah bahawa cahaya adalah wave. Okey. Cuma pada zaman yang klasikal, dia kata cahaya ni dia dalam bentuk spektrum. Spektrum tu maksudnya ada series lah. Memanglah cahaya kan ada 7 warna, Vibgyor. Cuma Vibgyor dia tu dalam bentuk continuous energy. Energy tu dia ada range. Range untuk light warna merah, ada range energy untuk warna biru. Jadi bila kita kata range, maksudnya daripada 750, contoh 700 ke 750 nanometer, itu adalah range untuk red light lambda.
Dia ada range, maknanya dia ada julat. Dia tidak very specific values of energy. Itu masalah dengan zaman klasikal. Dia kata kita punya energy of light tu dia dalam spektrum, betul dah spektrum tu, cuma dia dalam bentuk continuous energy, is in the range of energy, is not a very specific energy. Kita panggil discrete energy. Discrete energy itulah istilahnya dia panggil quantum. Dia ada satu nilai energi tertentu sahaja. Okey, jadi quantum tu datang daripada quantum fizik lah, yang bermula daripada Max Planck. And photoelectric effect should be able to occur at any light wave frequency. Boleh sebarang frekuensi of wave boleh menyebabkan berlakunya photoelektrik. Sebab dia melibatkan continuous energy tadi. Dia spektrum yang melibatkan continuous energy, range energy. Jadi dia kata apa-apa frekuensi itu pun boleh. Itu yang classical kata. Jadi daripada situ idea ni apa? Bright light which has high energy should be able to emit more electrons quickly. Cahaya yang keamatan dia tinggi, intensity of light dia tinggi, maknanya cahaya yang cerah. Tenaga dia mesti lagi banyak, lagi cerah, maka dia boleh memancarkan elektron dengan lebih cepat. Berbanding dengan dim light has low energy, cahaya yang malap, keamatan cahaya dia rendah, intensity of light dia rendah, maka tenaga dia rendah. Maka so electron needs a longer time, lambatlah elektron tu nak keluar, to absorb enough energy to escape from the metal surface. Jadi itu pandangan daripada classical physics. Dia kata photoelektron ni dia bergantung kepada intensity of light. Di mana lagi cerah, lagi terangnya cahaya, lagi cepat kita punya photoelektrik tu kita boleh dapat. Kalau kita punya cahaya tu malap, tenaganya rendah, photoelektrik kita pun lambat prosesnya. Itu yang klasikal. Okey, lepas tu bila datang yang moden dia kata pula, however, the result of the photoelectric effect experiment, ni daripada eksperimen, bukan cakap kosong, shows that the emission of photoelectrons only apply to light wave with frequency that exceed a certain value without being affected by the intensity of light. Jadi bila saintis yang moden ni kaji, dia kata emissions of photoelectrons only apply to light wave with frequency. Rupanya photoelectrons tu dia terhasil bukan kerana intensity of light, kecerahan cahaya, dia bergantung kepada frequency of light. Nak ceritanya energy dengan frekuensi, EHF tadi. Energy is directly proportional to the frequency. Lagi tinggi frekuensi bermaksud lagi tinggilah tenaga foton tu, tenaga yang ada dalam cahaya tu. Jadi frekuensi pun bukan sebarangan frekuensi juga, that exceed certain value without being affected by intensity of light. Dia ada certain values of frequency yang menyebabkan berlakunya photoelektrik. Dia ada minimum value. Tadi kita ada activation voltage. Activation voltage is the minimum voltage to produce electric current in the circuit. Kan? Sekarang ni kita ada minimum frequency to produce photoelectron. Photoelectron are also emitted instantaneously. Ada juga photoelectron ni terus berlaku, kena cahaya sikit terus berlaku. Very sensitive surface of metal. Dan metal tu pula dia punya frekuensi dia sangat rendah untuk dia emit dia memerlukan frekuensi cahaya yang rendah je untuk dia emitkan elektron. Maksudnya permukaan tu sangat sensitif kepada cahaya. Okay? Elektron dia dapat energi sikit je daripada frekuensi itu, dia terus keluar. Itu maksud photoelectron are also emitted instantaneously. Instantaneously maksudnya kena cahaya terus keluar, serta-merta, at those light frequency, even at low light intensity. Ini yang dia boleh menyangkal dakwaan daripada klasikal. Klasikal kata intensity of light will affect the photoelectric, tetapi photoelectron. Tetapi bila datangnya yang modern fizik, dia kata sebenarnya photoelectron itu dia bergantung kepada frequency of the light. Tu dia nak relate dengan E sama dengan HF. The energy is directly proportional to the
frekuensi. Jadi kalau frekuensi tinggi, energi yang ada pada foton tu tinggi, maka bila dia kena dekat kita punya permukaan logam, senang logam tu nak emit the elektron. Walaupun keamatan cahaya tu rendah. Tu yang dia menyangkal tu. Walaupun keamatan cahaya rendah, tetapi kalau frekuensi dia tinggi, dia boleh emit fotoelektron dengan mudah. Okey. So kita tengok cerita yang bawah ni pula. The higher the frequency of the photon of light, photon is the energy of light. The higher the kinetic energy of the photoelectrons emitted from the metal surface. Okay, lagi tinggi frekuensi, lagi tinggi energi, maka tenaga tu dipindahkan kepada elektron. Elektron tu dapat energi. Lagi elektron tu bergerak ada kinetic energy. The higher the kinetic energy of the photoelectrons emitted from the metal surface, the minimum frequency of light needed for a metal to emit electron is known as the threshold frequency. Ni yang cikgu cakap tadi. Setiap permukaan logam dia ada nilai minimum frekuensi yang dia nak untuk dia membebaskan elektron. Itu kita panggil threshold frequency. Threshold frequency is the minimum frequency of light. Banyak mana frequency of light yang dia perlukan kena dekat permukaan dia supaya dia boleh emit the electron. Okay. The minimum frequency of light needed for a metal to emit electron be known as threshold frequency. Kita labelkan dekat F0, F0 kita panggil. The kinetic energy of the photoelectrons does not depend on the intensity of light. Maka dia pun keluarlah satu macam kita panggil fatwa lah. Satu conclusion, iaitu the kinetic energy of photoelectron does not depends to the intensity of light. Sebab dia dah dapat formula dia sendiri, iaitu E sama dengan HF. Siapa yang mula-mula keluarkan formula tu? Max Planck. Di Max Planck ni yang dipanggil fizik modernnya, bermula fizik moden. Okay, an increase in the light intensity does not produce photoelectrons with a higher kinetic energy. Jadi dia nak kata bahawa walaupun intensity dia tinggi, tak semestinya fotoelektrik itu mempunyai tenaga yang tinggi. Okay. Nombor 4, photoelectrons are emitted instantaneously. Instantaneously maknanya kena terus keluar. Sekelip mata. When a metal surface is illuminated by light. Illuminated ni disinari. Bila permukaan logam tu kena je cahaya, terus keluarkan elektron. Jadi dekat sini yang cikgu cakap ni macam ada dua konsep yang macam nampak macam sama. Emit electron from the metal surface, tapi kaedahnya tak sama, method tak sama. Termining emission, the emission of electron from metal surface by termining emission may take some time. Dia melalui kesan heating, dia akan ambil masa lah sebab nak kena panaskan dulu. Tetapi the emission of electron from a metal surface by photoelectric effect is instantaneous. Boleh berlaku dengan serta-merta. Kena cahaya terus keluar. Jadi itu dia panggil photoelectron. The threshold frequency F0 is the minimum frequency. Minimum frequency required to produce photoelectric effect on the metal. Setiap metal dia ada nilai frekuensi minimum yang diperlukan. Frekuensi minimum cahaya yang kena dekat permukaan dia untuk dia membebaskan elektron. Itu dipanggil threshold frequency. So kita tengok review sikit. Photoelectric effect. Emission of photoelectrons from a metal surface when light at a certain frequency illuminates the metal. Okay, the emitted photoelectrons, iaitu elektron attracted to the anode. Ini kita menggunakan photocell, kita panggil. Kenapa dia pergi pada anode? Sebab elektron tu bercas negatif. Light sensitive metal surface. Kita kena guna light sensitive metal surface. Dia sangat sensitif kepada cahaya dan dia disambung pada terminal negatif, maka dia bertindak sebagai cathode. Illuminated, dia yang akan pancarkan elektron with a certain light beam. Bila cahaya kena, dia akan keluarkan elektron. Photoelectrons, that is electron, will be emitted from the surface metal. The movement of photoelectron from cathode to anode will produce current. Maka the whole process we call as photoelectric effect. Okay, kita pergi pada yang kedua ni. Relationship between the activation voltage and the light wavelength. Jadi bila kita kaji, setiap warna cahaya dia dalam bentuk spektrum. We have 7 colors of light. Ada 7 lambda. Dan bila dikaji bahawa activation voltage dia tak sama. Di mana semakin panjangnya lambda, maka activation voltage dia makin pendek, makin kecil.
Semakin pendeknya lambda, activation voltage-nya makin besar. So itu yang dia plotkan graf VA against 1 over lambda. Ini daripada data eksperimen lah. Maka dia dapat linear graph. Lambda decrease, activation voltage is increase. So kita boleh tulis macam ni lah lebih kurang. Bila kita punya VA kita, bila kita punya lambda kita tu, lambda kita makin panjang, maka dia punya nilai activation voltage ni daripada eksperimen yang kita boleh buat lah. Cuma kita tak boleh nak buat lah sekarang ni. Nilai activation voltage ni lagi pendek, dia terbalik. Jadi bila dia plotkan graf VA against 1 over lambda, maka dia dapatlah graf linear graph, but it is not a directly proportional graph. Dan daripada graf itu dia boleh cari nilai H apabila kita kira nilai gradient of the graph. Kemudian kita carilah nilai H menggunakan formula H equals to ME over C. Apa dia M? M is the gradient, E is the electron. So kalau satu elektron darablah 1.6 kali 10 kuasa negatif 19, dan C tu adalah speed of light. Okay, ini lagi cerita dia, conclusion semua ni. Photoelectric effect. Photoelectric effect occurs when light strike the surface of a metal. Tu actually kita tak panggil photoelectric. Dia secara generally lah dipanggil photoelectric effect. Elektron yang keluar tu kita panggil photoelectron. The electrons in the metal absorb energy from the light and escape from the metal surface. Classical theory kata light in wave form is a spectrum with continuous energy. Continuous energy tu dia panggil ada range of energy. And photoelectric effect should be able to occur at any light wave frequency. Itu yang classical kata. Maka daripada situ dia buat kenapa dia buat conclusion tu, dia kata bright light has high energy. Bright light ni intensity dia tinggi, energy dia tinggi, should be able to emit electrons quickly. Ini pandangan yang awal. Dia tak dapat proof benda tu, cuma dia dapat buat macam hipotesis. Hipotesis, tapi betul salah tak tahu. Hipotesis tu mungkin betul, mungkin salah. Dia keluarkan satu hipotesis dia. Dim light ni intensity of light dia rendah, has low energy, so the electron need a longer time to absorb enough energy to escape from the metal surface. Jadi bila dia datang saintis yang kemudian ni modern physics, dia kaji, dia kata the photoelectric effect experiment. Dia buat eksperimen ni, bukan kata main buat teori sahaja. Show that the emission of photoelectrons only apply to light wave with frequencies that exceed a certain value without being affected by the intensity of light. Yang apa yang kita kata frekuensi tu kita panggil F0 tadi. Apa dia F0 tadi? Threshold frequency. Jadi bila frekuensi of light yang kena dekat permukaan tu melebihi daripada threshold frekuensi yang metal tu nak, maka akan keluarlah elektron. Photoelectrons are also emitted instantaneously at those light frequencies, even at low light intensity. Itu yang menyangkalkan kepada hipotesis yang dikeluarkan oleh classical scientist dululah. Jadi walaupun intensity rendah tetapi frekuensi tinggi. Contohnya kita punya color indigo, blue, frekuensi dia tinggi. Walaupun dia punya intensity tu rendah, tapi dia boleh mengeluarkan elektron juga. Itu yang dia punya eksperimen dia lah. Okey, satu dia kata frequency photon increase, kinetic energy of photoelectrons will increase. Yang kedua pula dia kata FO is the threshold frequency, the minimum frequency to produce photoelectron. Minimum frequency of light needed for metal to emit electron. 3. Kinetic energy of photoelectron does not depend on the light intensity of light. Photoelectrons are emitted instantaneously when metal surface is illuminated by light. Ini yang dikeluarkan oleh modern physics. Frekuensi photon bila dia increase, maka energi dia tinggi. Maka kesannya elektron yang terima energi, dia pun terkeluar daripada permukaan logam, kita panggil photoelektron. Dia akan bergerak dengan laju sebab kinetic energy of photoelectrons tu pun tinggi juga. So untuk topik 7.2 sampai situ saja. Okay, so kita akan berhenti situ saja dulu untuk 7.2.
Jadi sebelum tu ada formative practice ni. Jadi Cikgu nak awak tolong jawab formative practice ni menggunakan Google Classroom. Nanti awak hantar balik lah jawapan dia dalam Google Classroom dan kita akan bincang balik. What is meant by photoelectric? Jawab balik lah apa yang kita dah belajar ni. Okay, dia dalam tajuk ni dia banyak explanation, banyak cerita dan ceritanya berulang-ulang je. Dan dia ada formula juga melibatkan calculation. Jadi calculation tu nanti kita akan tengok dalam summative practice nanti. Okey, jadi cikgu berhenti sampai situ saja dulu. Okey, kita akan sambung semula dengan topik last 7.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.